Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang kami janjikan kepada anda, hujung minggu ini kami ingin memberi inspirasi kepada anda. Kalau tadi kita bersama dengan tokoh siswa kebangsaan, sekarang ini kita bersama dengan seorang usahawan yang berjaya. Topik yang akan kita bincangkan adalah kekuranganku adalah kekuatanku. Wow, so pastinya kita nak perkenalkan Puan Nurhayyan Cik Lee yang merupakan pengarah syarikat BNG System, yang juga merupakan seorang wanita yang juga seorang OKU, namun tiada istilah yang mustahil untuk mengecapi kejayaan dalam perniagaan. Puan, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, mungkin untuk permulaan boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana, kekuranganku adalah kekuatanku. Bagaimana Puan mengambil kira aspek-aspek kekurangan diri ini untuk kita jadikan sebagai satu aspirasi pendorong kekuatan untuk mencapai kejayaan? Terima kasih. Begini, saya menjadi OKU sejak tahun 2016. Pada waktu tu kita, bila saya jadi OKU, biasalah kita dalam dunia kita kan, rasa rendah diri dan sebagainya. Tapi bila saya dibantu oleh doktor untuk lebih yakin, untuk kenali potensi diri, waktu itulah baru saya nampaklah potensi diri saya, apa perlu saya lakukan. Saya cuba untuk belajar daripada kekurangan tu. Malah saya ambil inspirasi daripada arwah ibu saya. Saya jadi OKU selepas arwah ibu saya meninggal sebab daripada kanser. Tapi sewaktu dia dalam fasa rawatan kanser, beliau sentiasa kuat. Jadi daripada tu, waktu saya terlantar sakit selama 3 bulan, hampir 3 bulan saya tak dapat bergerak, saya rasa macam apa yang patut saya buat ni kan? Takkan nak menangis saja, takkanlah nak meratap kan? Siapalah saya kalau saya tak meyakinkan diri sendiri, saya jadi lebih baik. Jadi itulah yang macam mendorong saya melihat pada suami, pada anak. Kalau saya bergelumang dengan rasa rendah diri, rasa sedih dengan pinjaman Allah yang Allah tarik ni, jadi saya rasa saya perlu melakukan sesuatu. Saya perlukan kenali sendiri potensi saya waktu tu. Mengenali potensi diri dan juga memulakan perniagaan. Mungkin betul, boleh ceritakan juga kepada penonton bagaimana perjalanan pada awalnya memulakan perniagaan Puan? Saya memulakan perniagaan daripada katil hospital. Waktu tu bila kita sakit, banyak bil yang perlu dibayar, rawatan-rawatan, persediaan kelengkapan untuk orang terlantar ni banyak kos dia. Jadi saving dah tak ada, simpanan saya dah makin menyusut. Jadi saya bincang dengan husband, apa patut saya buat. Sebelum sakit, saya memang ada buat bisnes sikit-sikit lah. Saya dapat tu daripada arwah ibu saya yang merupakan peniaga juga. Jadi saya rasa saya perlu mulakan sesuatu, berniaga sesuatu. Saya mula gunakan jari saya waktu tu, handphone. Saya tak dapat bergerak penuh kan. Saya pakai phone. Saya mula buat promote. Saya cari produk apa. Saya dapat kek lapis. Saya dapat idea untuk jual kek lapis. Saya war-warkan di media sosial lah pada waktu. Alhamdulillah sokongan daripada sahabat-sahabat. Mereka mula orang kata mewar-warkan saya punya posting tu, saya punya status saya tu, dan dapat sambutan. Lepas pada tu saya rasa macam itu semangatlah pada saya. Tapi dalam fasa tu juga saya terlampau keras dengan diri sendiri. Saya paksa walaupun tak larat. Lepas keluar dari 3 bulan daripada hospital tu, saya mula pergi ke booth-booth, mula offline lah kan. Kita pergi offline, kita mula jualan di tapak-tapak berniaga. Tapi pada waktu tu suami saya, beliau nasihatkan saya supaya lebih relax, lebih santai, sebab kesihatan saya tak mengizinkan saya untuk ke arah situ. Sehinggalah saya diperkenalkan kepada platform digital. Waktu tu saya nampaklah rupa-rupanya ada satu platform yang mana saya tak perlu memaksa diri. Saya berselindung di sebalik skrin sebenarnya. Pada waktu itulah. Itu hikmah terbesarnya lah, dampak terbesar daripada platform digital ini. Betul. Kita boleh menjana pendapatan bermula daripada rumah. Betul. Dan juga kalau kita dengar daripada perjalanan cerita Puan tadi, pastinya sangat memberi inspirasi kepada kita semua untuk kita bangkit
bangkit daripada kesedihan, daripada kekurangan yang kita ada ini. Okey, kalau tadi Puan ada menyentuh bermula dengan perniagaan kek lapis dan sekarang ini perniagaan Puan semakin berkembang. Pada awalnya hanya untuk menjana pendapatan untuk diri sendiri dan keluarga. Tapi sekarang ini mampu untuk melahirkan usahawan-usahawan di bawah Puan sendiri, bimbingan Puan sendiri. Betul. Tadi saya cakap pasal kek lapis kan. Tapi bila kita masuk ke dalam arena digital, kita ada risiko-risiko yang perlu kita pertimbangkan. Saya mula membesarkan produk yang mana saya mula melebar sayap saya ke arah perkakasan rumah. Pada waktu itu bila saya nampak ada permintaan lebih tinggi dan risiko tu kurang, saya usahawan yang bijak adalah usahawan yang mampu untuk analyze, untuk menganalisa analisa yang mana patut dipertahankan, yang mana patut digugurkan. Jadi saya macam kalau di luar sana bertanya macam rakan-rakan niaga yang lain yang saya lahirkan ni, beliau kata, Puan, saya tak mampu nak saya tak bolehlah produk lain, saya suka produk ni sahaja. Tapi saya rasa usahawan yang bijak adalah usahawan yang mampu mengaku memilih mana satu produk yang lebih keuntungan. Jadi saya lebih fokus pada perniagaan perkakasan rumah dan dari situlah saya mula membesarkan peluang, berkongsi bersama masyarakat macam mana nak jana pendapatan dengan jual produk rumah. Saya mula berkongsi maklumat bagaimana untuk digitalkan perniagaan mereka pada mereka yang mungkin rasa dah bekerja tapi dalam masa yang sama nak berniaga kan. So dari situlah saya kongsi dan alhamdulillah dari situlah ramai saya lahirkan usahawan. Peluang juga datang bila saya mula memberanikan diri keluar daripada zon selesa. Zon selesa. Jadi bila saya keluar dari zon selesa, alhamdulillah saya ikuti satu kursus anjuran UKM dan lepas pada tu rupa-rupanya potensi saya dilihat. Nampak saya boleh sebenarnya menjadi tenaga pengajar instead of belajar dalam masa yang sama. Jadi okey, so pasti satu inspirasi yang cukup besar kepada kita semua. Bayangkan melalui perniagaan Puan sendiri, daripada perniagaan bermula daripada rumah melalui platform digital, Puan telah pun berjaya melahirkan lebih daripada 300 usahawan e-dagang dan juga turut menjadi seorang tenaga pengajar jemputan bagi program CSR UKM. Okey Puan, untuk tajuk kita kekuranganku kekuatanku, mungkin ada kata-kata motivasi yang ingin Puan sampaikan kepada masyarakat di luar sana, khususnya usahawan-usahawan wanita di luar sana untuk kita bangkit memanfaatkan setiap ruang dan peluang yang ada ni Puan. Betul. Dalam Malaysia kita bersyukur sebab banyak kursus-kursus percuma. Banyak golongan-golongan ataupun peluang-peluang yang mampu kita ikuti secara dalam kapasiti yang murah dan dalam masa yang sama percuma. Kerajaan juga banyak berikan geran atau dana pada usahawan-usahawan. Saya yakinlah dalam tempoh ni kita sebagai usahawan perlu mengambil peluang dan ruang. Dalam masa yang sama tu kena memberi sedikit masa untuk menaik tarafkan diri kita sendiri. Kalau ada sedikit ruang tersebut, ada semangat, ada usaha dan kita dapat kena pasti maknanya kita dapat optimumkan lagi kekuatan yang ada. Dari situlah kita kenali potensi perniagaan mana yang patut kita ceburi. Mengoptimumkan potensi diri kita dan juga memanfaatkan setiap ruang dan peluang yang ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nurhaihan Cik Lee yang merupakan usahawan berjaya. Terima kasih juga kerana memberi inspirasi kepada semua masyarakat Malaysia dan juga melahirkan ramai usahawan-usahawan e-dagang, dan kami mendoakan semoga Puan Nurhaihan terus berjaya dalam perniagaan yang diceburi selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih. Okey, seterusnya penonton, kita